Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk sesi pembelajaran hari ini, saya akan menyentuh subtopik dalam bab 2 iaitu 2.11 Hukum Permintaan dan 2.1.2 Kelok Permintaan Individu dan Pasaran. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, saya nak awak semua tengok gambar-gambar ini. Terdapat dua gambar yang saya tunjukkan dalam slide saya. Saya ingin bertanya kepada awak semua, adakah awak semua tertarik terhadap gambar-gambar yang saya tunjuk ini? Jika awak tertarik terhadap PC dan headphone ini, bermaksud awak mempunyai permintaan ke atas kedua-dua barang ini. Dan adakah awak mampu memiliki kedua-dua barang ini atau hanya salah satu sahaja? Okey, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu permintaan, so saya akan terangkan pada next slide untuk awak lebih memahami apa itu permintaan sebenarnya. Okey, di sini telah menyatakan tentang definisi permintaan dan definisi permintaan berkesan. Okey, permintaan ini merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey, manakala permintaan berkesan ini merujuk kepada permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar. Okey, ini bermaksud permintaan akan wujud first jika awak mempunyai keinginan. Okey, berbalik kepada kedua-dua gambar yang telah saya tunjuk, awak mempunyai keinginan untuk memiliki PC dan headphone. Namun begitu, adakah awak mempunyai kemampuan ataupun kuasa beli untuk memilikinya? Okey, saya bagi contoh. Jika seorang student pelajar yang tidak mempunyai pendapatan ingin memiliki PC dan juga headphone, adakah ia ingin memiliki PC dan headphone, adakah ia mempunyai permintaan berkesan? Bagi pendapatnya, tidak. Okey, tidak kepada PC. Sebabnya apa? Dia tidak memenuhi kepada definisi permintaan itu. Definisi permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan. Okey, tetapi pelajar ini hanya mempunyai keinginan untuk memiliki PC dan headphone tersebut, tetapi tidak mempunyai kemampuan ataupun kuasa beli untuk membeli kedua-dua barang tersebut. Oleh itu, kita boleh katakan student ini tidak mempunyai permintaan berkesan kerana dia tidak mampu untuk membeli ataupun tidak mempunyai kuasa tidak disokong oleh kuasa beli atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kedua-dua tersebut pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa yang tertentu. Okey, faham apa itu permintaan? Okey, seterusnya kita akan bercakap tentang hukum permintaan. Okey, kita boleh tengok kat sini apa itu hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang tersebut dan sebaliknya. Semakin rendah harga barang, semakin banyak kuantiti diminta terhadapnya dengan andaian seterus paribus. Di sini menunjukkan bahawa hukum permintaan adalah mempunyai hubungan negatif atau songsang. Okey, apabila harga meningkat dan kuantitinya automatik akan menurun. Apabila harga menurun,
automatiknya kuantiti yang diminta akan meningkat. Okey, mesti awak tertanya, betul ke hukum yang dinyatakan ini tentang hukum permintaan? Betul. Untuk awak mengetahui lebih lanjut, untuk mengetahui kesahihan betul atau tidak, saya, cikgu, akan terangkan pada slide yang seterusnya tentang adakah hukum ini betul atau tidak. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut adakah hukum permintaan itu benar atau salah, okey, jom kita baca situasi yang kedua ini. Amira merupakan seorang penggemar makanan sushi. Pada setiap bulan, Amira akan membeli sushi di restoran yang menjual sushi. Setiap 2 bulan sekali, restoran tersebut akan mengadakan promosi untuk menarik minat pelanggan untuk makan sushi di kedai di restorannya. Malah, Amira juga mempunyai bajet sebanyak RM15 sahaja untuk dia makan sushi. Okey, pada harga asal sebelum promosi yang dilakukan oleh pihak restoran, sushi tersebut berharga RM5 untuk satu hidangan. Oleh itu, dengan bajet RM15 sahaja yang Amira mempunyai, Amira hanya mampu mempunyai 3 jenis hidangan sahaja untuk Amira membeli sushi. Namun begitu, apabila menjelangnya hari promosi, harga sushi tersebut telah diturunkan kepada RM3 untuk satu hidangan. Dengan bajet Amira RM15, Amira mampu membeli 5 jenis hidangan sushi tersebut. Okey, di sini berdasarkan situasi ini, kita boleh menyatakan bahawa hukum permintaan yang telah dinyatakan, yang telah kita bincangkan tadi adalah benar. Apabila P ataupun harga menurun, dia akan menyebabkan kuantiti yang diminta akan meningkat. Jika harga meningkat, kuantiti yang diminta juga akan menurun. Okey, hubungan antara kuantiti dan harga adalah bertindak sebagai hubungan songsang atau negatif. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kelok permintaan individu dan pasaran. Apa maksud permintaan individu? Permintaan individu itu adalah kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh individu dan pada suatu tingkat harga dalam jangka masa yang tertentu. Manakala permintaan pasaran bermaksud kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada suatu tingkat harga dalam jangka masa yang tertentu. Okey, di sini apakah perbezaan permintaan individu dengan permintaan pasaran? Okey, kita boleh lihat pada definisinya. Permintaan individu ini ia hanya diminta, hanya diminta oleh individu. Okey. Ini perbezaannya, hanya diminta oleh individu. Manakala permintaan pasaran pula, ia diminta oleh semua individu. Okey, semua individu dalam pasaran. Okey, faham tak? Maksudnya pasaran ini adalah sejumlah permintaan individu. Okey, sejumlah permintaan. Okey, contoh Ahmad dengan Ani suka sangat membeli baju. So, apabila digabungkan Ani dengan Ahmad, ia merupakan permintaan pasaran. Kalau soalan itu hanya menyatakan Ahmad suka membeli baju, bermaksudnya itu merupakan permintaan individu kerana Ahmad sahaja yang ingin beli barang tersebut. Okey, yang tadi Ahmad dan Rani. So, apabila digabungkan kedua-dua permintaan tersebut, ia akan digelar sebagai permintaan pasaran.
Okey. Di sini terdapat dua tabel tetapi berlainan maksud. Apa itu maksudnya? Okey, kita tengok tabel yang pertama. Tabel ini hanya menunjukkan seorang permintaan untuk seorang sahaja. Ia bermaksud ini merupakan tabel untuk permintaan individu. Manakala tabel kedua ini terdapat dua orang individu, iaitu Rani dan Sofia, terhadap sesuatu barang yang sama. Oleh itu, Rani dan Sofia ini, okey, total permintaan kuantiti Rani dan Sofia ini, okey, akan membentuk permintaan pasaran. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang kelok. Macam mana terbentuknya kelok permintaan individu dan terbentuknya kelok permintaan pasaran. Okey, first benda perkara pertama, first thing yang perlu untuk dilakukan melukis skala adalah kita harus melukis paksi menegak dengan mendata. Dekat kedua-dua paksi ini, dekat paksi menegak kita akan tulis harga. Manakala dekat paksi mendata ini kita akan tulis sebagai kuantiti. So, berdasarkan jadual yang telah saya beri tadi, kita akan guna jadual tersebut untuk plot titik-titik dalam graf. Okey. Setelah itu kita akan menyambungkan ke semua titik ini, iaitu titik A, B, C, D. Okey, berdasarkan yang data ataupun berdasarkan data dekat jadual tadi. Okey, setelah kita menyambung titik ke semua titik ini, ia akan membentuk satu kelok. Kelok apa itu? Ia digelar sebagai kelok permintaan. Dan awak mesti tertanya-tanya kenapa kelok ini mencerun ke bawah. Okey, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Kenapa ia tidak mencerun ke atas ke, mencerun ke kanan ke kiri ke? Kenapa? Okey, ini disebabkan adalah hubungan antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah bersifat songsang atau negatif, iaitu apabila harga naik, kuantiti yang diminta akan turun, dan apabila harga turun, kuantiti yang diminta akan naik. Itu adalah hukum permintaan. Menyebabkan kelok yang terbentuk, kelok yang dilukis akan terbentuk macam ni, iaitu mencurung dari kiri ke kanan. Okey, manakala untuk permintaan pasaran ini, kita first kita akan lukis kelok untuk individu dulu. Dekat jadual table tadi, terdapat dua orang individu, iaitu Rani dan Sofia. So, kita akan lukis kelok macam yang saya terangkan tadi. Okey, lukis paksi menegak, paksi mendata. Okey, kita label semua. Okey, satu lagi, jangan lupa tulis unit. Unit setiap paksi ini. Okey, jika berlakunya kegagalan menulis unit, iaitu RM, ini dekat kuantiti ni unit ataupun kilogram, akan berlakunya pengurangan markah apabila soalan menyuruh melukis ataupun melakar kelok permintaan. Okey, setelah kedua-dua kelok ini, kedua-dua kelok Rani dan Sofia ini dilukis, kita akan tengok dekat kuantiti kedua-dua ni. Okay, Rani first kuantiti adalah 1 dan yang ni Sofia adalah 2 pada tingkat harga 50 dan Rani pada tingkat harga 50 di kedua-dua individu. Okey, setelah itu kita akan membentuklah kelok pasaran macam biasa kita lukis. Okey, lukis. Okey.
Dekat harga ni macam mana kita nak tulis? Kita macam mana nak tuliskan? Angka berapa kita nak tulis? Okey. Harga ini, dekat harga, paksi harga ini, kita akan tulis angka macam kita tulis dekat kelok Rani dan Sofia, iaitu 50, 40, 30, 20. Okey, yang membezakannya adalah dekat paksi mendatai, itu paksi kuantiti. Angka-angka yang ditulis dekat paksi kuantiti ini adalah jumlah kuantiti antara Rani dan Sofia. Okey, dekat sini 3. Kenapa 3? Ini disebabkan jumlah Rani dan Sofia, itu Rani 1 dan Sofia adalah 3 pada tingkat harga 50. So, kita akan tulis 3. Okey, begitulah seterusnya. Pada tingkat harga 40, kita akan tulis, okey, kuantiti Rani adalah 2, Sofia 3. So, harga kuantiti yang seterusnya adalah 5. Begitulah pasaran untuk membentuk kelok permintaan pasaran. Okey, selain itu juga kita boleh dapati, okey, kita perasan tak? Perasan tak apabila kita lukis kelok permintaan? Okey, nampak ni? Nampak ni? Apa yang membezakan kedua-dua ni? Pasaran dengan individu. Okey, kelok individu ini lebih mencerun dari kiri ke kanan. Tetapi kelok pasaran ini lebih landai berbanding kelok individu. Ini adalah salah satu perbezaan yang kita boleh dapati melalui pembentukan kelok pasaran individu dan kelok pasaran dan kelok permintaan pasaran. Okey. Okey, selesai sudah penerangan tentang kedua-dua subtopik yang kita pelajari pada hari ini. So, sampai sudah dekat part latihan pengukuhan. Okey, sebelum melakukan latihan pengukuhan, saya nak awak semua cari pasangan masing-masing untuk berdiskus atau membincangkan tentang soalan yang akan dijawab sebentar nanti. Okey, semua? Okey, ini adalah soalan untuk latihan pengukuhan. Dalam soalan ini terdapat tiga anak soalan lagi. Okey, berpandukan tabel ini sahaja. Okey, soalan pertama ini lukis kelok permintaan. Okey, sebelum awak lukis tu, pastikan awak mengenal pasti dahulu kelok yang ingin dilukis itu kelok pasaran atau kelok permintaan individu. Soalan yang kedua adalah bentuk kelok permintaan. Okey, saya dah terangkan tadi. Saya harap awak mampu apply dekat soalan ini. Dan yang ketiga ini adalah soalan ini adalah macam mana macam mana awak menghuraikan kelok permintaan yang awak telah lukis. Okey, saya akan bagi masa dalam 10 minit untuk awak menyelesaikan ketiga-tiga soalan ini. Okey, semua telah tamat masa yang telah saya beri untuk awak menjawab soalan pengukuhan bersama dengan pasangan masing-masing. Okey, di sini adalah salah satu jawapan daripada rakan-rakan awak yang telah siap. Okey, bagus. Okey. Menurut penilaian saya, rakan awak telah memperolehi full mark untuk menjawab soalan lukis kelok ini. Yang first. Okey, jom kita pergi nombor 2. Nombor 2 itu adalah nyatakan bentuk kelok permintaan yang dilukis. Okey, ni bentuk keloknya. Ini adalah kelok. So, kita tengok macam mana. Okey, macam saya telah terangkan tadi, bentuknya adalah mencerung ke bawah. Dari mana? Dari kiri ke kanan. Kiri, kanan. Ke kiri, ke kanan. Okey. Disebabkan oleh, kita bagi reason sikit supaya jawapan kita tu macam lebih kukuh. Ini disebabkan oleh hukum permintaan itu, iaitu apabila harga meningkat, kuantiti menurun.
Apabila harga menurun, kuantiti meningkat. So, hubungannya adalah hubungan songsang atau negatif. Itu adalah jawapan bagi soalan B. Okey, seterusnya soalan yang terakhir iaitu berdasarkan skelog yang dilukis, apakah yang akan berlaku kepada kuantiti yang diminta apabila harga meningkat dari RM5, harga meningkat daripada RM5 dekat sini RM5-nya. Okey, meningkat, terlukis meningkat ini. Okey, meningkat daripada 5 ke 6. Ini 6-nya. Okey, 5, 6. So, macam mana kita nak menjawab soalan ini? First thing, kita kena tulis titik asal dulu. Okey. Titik asalnya adalah 5. Okey, ayatnya berbunyi macam ni. Ayatnya berbunyi macam ni. Okey, pada titik asal itu kita pun tulis dekat sini A, iaitu A. Kita boleh tulis okey, kita tulis sini A. P. P, ini adalah P adalah RM5. Manakala Q adalah RM7. Okey. Okey, itu adalah titik asal. So, ayat yang seterusnya ini adalah untuk menjawab soalan tadi. Apabila harga meningkat daripada 5 kepada 6, okey, kuantiti yang diminta telah berkurang. Okey, berkurang daripada 7 ke 6 sebanyak 1. Okey, titik. Okey, itu sahaja nak hurai kelok. Senang kan? Mudah sangat. Hurai tak perlu pusing-pusing. Okey. Okey, setelah selesai kita menjawab soalan ini, maksudnya kita pun telah selesailah pembelajaran untuk hari ini. Okey. Sebelum akhir kalam, saya nak macam biasa, saya telah hantar beberapa soalan latihan lagi dekat grup WhatsApp supaya awak semua lebih mahir untuk melukis kelok dan memahami bagaimana bentuk-bentuk soalan yang melibatkan tajuk ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.